Mesti berani buat keputusan. Salah tak apa buat keputusan. Biasalah buat keputusan salah kan. Cerita comfort zone ni dah lama dah. Dah lama dah kita cerita leader-leader bercerita pasal comfort zone. Leader sendiri bercerita pasal comfort zone. Tapi leader tak keluar daripada comfort zone. Macam mana nak buah nak keluar? Siapa sangka setiakawan lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas Agrotourism Centre hasil kerjasama Farm Fresh dan Universiti Putra Malaysia. Kalau you compare last 10 years, kita bermula 2010 kan sampai sekarang dah 10 tahun. 60 ekor lembu tak ada apalah cerita nak pengurusan 60 ekor lembu, 2-3 orang pun boleh jaga kan. Kita buat semua manually, buat sendiri. Jadi untuk mencapai economy of scale yang itu kita kena expand. Ekonomi of scale tu untuk you tambah orang pengurusan, untuk tambah ini, dia tak beri pulangan yang sewajarnya kerana economic of scale tu tak cukup. Our mission ialah untuk produce fresh milk yang sedap and then deliver within 48 jam secara konsisten, dan itu adalah KPI kita untuk ladang yang ini. Untuk menguruskan itu, kalau kata tak ada satu sistem yang efisien, delivery system kita tak sampai. Bila barang premium, harga dia mestilah premium juga. Tapi kita dekat Farm Fresh, kita nak bagi harga yang affordable. Digital teknologi yang ada dalam ni ialah daripada segi pengumpulan data. Jadi kita kena ada data-data yang spesifik untuk kita tahu prestasi ladang dan pengeluaran lembu kita. Bila kita dah tahu data-data ni, kita dapat troubleshoot. Data tu penting untuk kita. Kalau kata kita tak ada digital punya maklumat, kita tak tahu nak buat apa. Kita just assume. So, sebagai leader, kita dapat full control dengan kita boleh akses kepada data-data yang tadi supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Sebelumnya saya guna rapid exit. Jadi itu limitasi dia satu hari saya boleh perah 800 hingga 900 ekor. Dengan mesin yang baru ni saya boleh perah sekarang 1200 hingga 1500 ekor. Jadi pengeluaran lebih tinggi. Dengan tracking sistem boleh meningkatkan kita punya integriti dalam supply chain untuk kita deliver produk yang terbaik kepada consumer kita. Kalau you tak betul-betul jaga susu itu kan, belum sampai kita nak manufacture dekat kilang pun dia dah rosak. So tracking sistem ni sangat penting dan consumer kita rasa selamat untuk menggunakan produk kita, dan dia akan loyal dengan produk kita kerana dia rasa this is produk yang boleh kami percayai. Online platform adalah salah satu kaedah di syarikat kami macam mana kita mengumpulkan data untuk kita tengok customer behavior. Kita nak tengok pola pembelian, SKU mana yang laku. Jadi data-data macam ini kita tahu kita nak buat promotion of sales kita dan planning kita punya production pula. Dan tak ada banyak wastage dan kita boleh save dekat situ. Leader kena berani untuk invest. Banyak faedah yang kita boleh dapat daripada invest dekat digital ni. Bila dah skala yang besar ni, memang kita sangat memerlukan digital teknologi. Kita tak boleh lagi manual. If you want to grow big, kita kena berani ambil keputusan untuk invest dan how to penetrate the market, how to break the market. Tapi kalau kata kita masih tak nak terbuka dengan teknologi baru, saya ingat kita akan tertinggal. Untuk deliver produk yang bagus, kita mesti ada analisa supaya kita boleh deliver produk kita dengan selamat kepada consumer. Dan bila orang dah confident dengan produk kita, loyalty itu akan datang sendiri. Dengan digital teknologi ini dapat membantu kita menjadi pengeluar susu terbesar negara dengan sekarang market share sudah 55%. That's what make people happy, stakeholder happy, pekerja happy, everybody happy, kau pun happy.
Pembayaran tanpa tunai meningkatkan produktiviti perniagaan. Adakah anda seorang peniaga? Adakah perniagaan anda menerima pembayaran tanpa tunai? Tahukah anda, pembayaran tanpa tunai boleh meningkatkan produktiviti perniagaan sekaligus meningkatkan keuntungan anda. Pembayaran tanpa tunai dilakukan melalui transaksi perbankan atas talian, kad debit, kad kredit dan e-dompet. Ianya merupakan pilihan rakyat Malaysia masa kini. Ini kerana pembayaran boleh dibuat di mana-mana sahaja dengan selamat serta menjimatkan masa tanpa perlu mengeluarkan duit dari bank terlebih dahulu. Sistem pembayaran tanpa tunai ini memberi banyak faedah kepada peniaga. Akaun perniagaan anda akan diurus dengan lebih sistematik. Anda tidak perlu risau lagi untuk merekod transaksi perniagaan anda. Segalanya akan direkod dan anda hanya perlu menyemak melalui penyata perbankan anda. Ianya juga lebih efisien, kos efektif dan selamat kerana anda tidak perlu lagi membawa wang tunai atau pergi ke bank untuk mendeposit atau mengeluarkan wang. Bukankah ini dapat menjimatkan masa dan kos operasi perniagaan anda? Trend transaksi perniagaan atas talian meningkat dengan pesat menerusi platform e-dagang atau media sosial. Perniagaan beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun dan semakin ramai rakyat Malaysia yakin dengan sistem pembayaran tanpa tunai bagi transaksi pembelian atas talian. Ini adalah potensi besar kepada anda untuk mengembangkan perniagaan dan menggandakan keuntungan anda. Tapi jika anda masih dengan kaedah dan cara lama, pelanggan anda hanya terhad kepada mereka yang mengunjungi kedai anda sahaja. Jadi, apa yang anda tunggu lagi? Inilah masa terbaik untuk anda mulakan langkah pertama. Jom berniaga secara atas talian dan menerima pakai pembayaran tanpa tunai. Produktiviti perniagaan meningkat, keuntungan juga sudah pasti akan meningkat. Mesej ini dibawakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. The only way to sustain, to grow, and to break through is to go digital. In MPC, we are continuously working towards building a productivity-driven culture. Digital Solution Directory is another major digital innovation milestone for a sustainable economic growth. Digital Solution Directory is developed to empower companies and entrepreneurs for digital adoption to stay relevant in an increasingly digitized economy. It is powered by a business matching program to connect providers and end users. How do we do 10 times more? How do we do 100 times more? How do we save the time to such a short turnaround time? It is very possible with digital and technology. We would like the leaders to take the role in making going big happen. Digital Solution Directory is one of the key projects derived from the Go Big with Digital concept. B stands for breakthrough, I for integrity, and G for good. These key elements lay the foundation for a robust digital and technology adoption. They are also crucial for the success of the fourth industrial revolution. The implementation will take place through a 6 Ps framework: promotion, pilot, proliferation, protect, prosper, and partnership to rapidly incubate and scale new business models in a connected digital ecosystem. PICOM is the National Tech Association of Malaysia, representing 1,000 corporate members, providing the whole spectrum of technology products and services. Over the years, we see that changes in trends and the impact on the industry and economy. Staying ahead of the curve is imperative to thrive in the digital age. Through our extensive collaboration with like-minded partners such as MPC, we believe that the Digital Solution Directory will serve as an important platform for businesses to grow, transform, and unleash its full potential. With technology, businesses can achieve much more, and the sky is the limit. We gather and encapsulate brilliant ideas from the industries
From academia, public and private agencies, we have also gathered a lot of industry input along with the association's contribution as well. Industry players come register at Digital Solution Directory. This is a one-stop platform for you to get market information, technical assistance, as well as incubation and testing facilities. Best of all, it is another avenue for you to showcase services to the market. Both retail and F&B industries have gone through unprecedented changes during the COVID-19 outbreak, highlighting the urgency of a digital adoption. The Go Big with Digital initiative is a rallying call for all of us to escalate digital transformation in our businesses. We encourage you to do so to remain nimble in the changing times and relevant to the global market. The Digital Solution Directory provides us with the launching pad to move forward. The journey towards digital transformation is not easy for many businesses. The Digital Solution Directory provides a clear roadmap and relevant solutions for industry players to thrive in the shortest time frame. I would like to call upon all the companies, all the organizations, SMEs, entrepreneurs, startups, and so forth, and especially those who are in the professional services, those who are in retail and F&B, tourism sectors, and so forth. Do yourself a favor, bookmark this Digital Solution Directory. Let's log in and register at the Digital Solution Directory now. Together, we go big with digital. Together, we shall go big with digital. Together, we go big with digital. Digital Solution Directory. Register now.
Alright, so welcome guys. Welcome pada yang masuk dekat Facebook dan juga iaitu Zoom kita. Welcome. So selamat datang iaitu obviously kita punya penganjur kita Aiman and the team, Haikal, Ahmad Daniel, Husaini, Manisa as our speaker, Nabil, Saifi dan juga yang lain. Selamat datang dan welcome attendees kita Tarmizi Aizak, Asmaniza Azlin, Afzani Ashamli, Afzani, Saiful Nizam, Sapian, Singh, Yo Mei, Ruiz, Raja Muhammad Farid. Welcome, selamat datang dan tahniah kerana you join program ni. Pasal ini akan bantu you untuk grow atau move further dalam apa you buat dan you akan getting deeper knowledge untuk you get more result. Guys, kita akan mulakan sebentar lagi. Welcome. Alright, so berapa ramai dah ready? Type ready. Saya nak tengok. Saya tahu dekat Facebook ada beberapa orang tu. Please type ready. Tak kisah siapa you pun. Just get engaged untuk session petang ni. Ini waktu London ni. Waktu London buka market. Apa ready? Asmaniza ready. Welcome Asmaniza. Siapa lagi ready? Saiful Nizam ready. Awesome. Good job. Siapa lagi ready? Aiman. Awesome. Lagi. Siapa ready? Saya nak tengok siapa ready. Siapa ready? Come on. Siapa ready? Awesome. Awesome guys, awesome. Alright, jom kita mulakan sekarang. Welcome guys. Welcome guys. Background baru guys, ada background baru saya ni. Welcome Safian, welcome. Type tepuk, saya tepuk. Saya tahu saya tak nampak you tepuk, tapi you type tepuk. Make sure you tepuk guys. Awesome Mas Maniza. Yes. Oh itu ikonnya. Icon tepuk tangan. Awesome, good job guys. Please all type right. Engagement guys, ini important. Ini online engagement guys. Type yes. Type yes guys. Type yes. Why yes. Come on guys, type yes. Awesome Mas Manija. Yes, Dayan, good job. Aiman, good job. Hari ini memang you must super excited and customer intelligence. Awesome. Tuliskan daripada mana lokasi dan bisnes apa you buat. Lokasi dan bisnes apa guys? Turbo charge kan? Lokasi dan bisnes apa? Bisnes apa you are in? Bisnes apa guys? Foto tinggi. Saya boleh bisnes apa? Juruteknik. Awesome. Juruteknik pun tak nak kena customer kan? Lagi guys. Apa guys? DJ tolong operation maintenance. Ini selalu ada dengan kita. Good job. Terperasan berapa sini webinar. Good job Mas Maniza. Awesome. Ini ada yang familiar faces saya tahu. Good job. Saya every time. In fact sebelum ni saya tidak moderate pun. Saya memang tengok sini. Banyak saya tu. Tengok dekat Facebook guys. Brunei retail dan jual sate. Nasi kata. Alright, so welcome. So kenalkan diri sikit. Sebab at least kita nak tahu sikit sebanyak. Tak ada. Jual sate, retail jual sate. InsyaAllah soon. Awesome. Ni yang panggil coach ni ialah saya biasa ajar dia orang. So saya panggil dia orang belajar dan juga learn. Untuk juga belajar dari segi iaitu flow, tindakan dan juga grow you punya mindset. Sebab I've been ready in business guys. Betul tak? So lagi. Go. Saya nak feedback. Lokasi dan juga you punya what business you are in. Dia satu benda saya learn. Just nak share a little bit learning saya dekat 2016. Masa tu saya went to London untuk Tony Robbins Business Mastery. So salah satu soalan dia tanya ialah what business you are in. Lepas tu orang pun jawab lah. Saya sebagai juruteknik, saya sendiri plumbing, bla bla bla. Saya dalam education kan. Lepas tu dia tanya lagi, what business you are really in? Lepas tu saya kata benda ni kan.
So, jadi bila saya klik rupanya jawapan dia kan, KL Tourism, awesome Hamzani daripada Tourism. Really important juga untuk faham customer behavior, customer intelligence through apakah aktiviti dia dekat website dan sebagainya, get tracking dan sebagainya. Kota Baru Kelantan, Tuan Muda, awesome. Training provider, awesome Tuan Muda training. I love training. Okay, so jadi bila saya tanya what business you are really in, saya understand ialah dia kata iaitu masa tu lah exercise tu kata ada lagi buku dengan saya tak sure kat mana, mungkin saya boleh tunjukkan kat you tapi saya tak sempat nak cari sekarang. Tapi point dia lah sekarang dia kata what business you are really in, sebenarnya kita ni bisnes dalam menyelesaikan masalah orang. Faham? Kita ni helping people to solve their problem, in return kita get ni lah. Okay, kita get itu dia punya kewangan as a, kita punya revenue atau as a, kita punya income ataupun as a, kita punya fees. Faham? Macam contoh, Azmel, Chicken Rice, restaurant Platinum Walk, what business you are really in? Tu kita tolong orang, bagi orang ialah makanan yang sihat, makanan yang menyebabkan dia dia bersama family gembira dengan ambience restoran dan sebagainya. You faham tu? What business you are in? So business kita ialah sebenarnya lah bantu orang lain capai sama ada untuk avoid dia punya pain ataupun capai dia punya pleasure. Okay, so really important. Dan bila kita cerita business what you are really in, kita juga bercerita pasal customer. Betul? So kita kena exactly tahu, sebab kita tahu aku nak tolong siapa. So group customer tu kena very specific. Very specific lah. You kena specifikan dalam bentuk ialah very specific. So apakah dia punya psychographic, dia demographic, dia behavior, dan sekarang dia eventually kita ada online guys. Hai Jelmon, apa khabar Jelmon? Okay, good afternoon Ramasami. So kita ni dalam business iaitu menyelesaikan masalah orang dan sekarang kita secara online. So tracking tu lebih mudah. Berapa ramai yang faham? Tak faham? Tak faham? Just a sedikit introduction. Dan kenapa saya cerita pasal ni? Pasal hari ni very specific ialah kita nak pergi pada mana guys? Okay, kita nak pergi kepada iaitu kita punya program iaitu bersama guys. Itu bersama dengan Cik. Bukan saya nak panggil Cik Puan, dia tak bagi saya panggil Cik Puan, saya panggil Marissa. Dan masa kita terbocas very high energy. Saya semalam borak dia tak berhenti-henti. Dia tanya, boleh tak ya siapa? So dia sangat supaya saya tu. Maksudnya ialah dia nak bring lots of value. Faham tak? All out. Sebab dia tahu apabila dia all out, dia juga akan dapat deliver more value. Dan saya nak tanya you sekarang, adakah you nak dia bagi all out? Kalau you nak bagi all out, type all out. Dan you kena participate. Lagi banyak you participate, lagi banyak soalan you tanya, lagi banyak kita boleh share. Walaupun kita ada 1 jam. Yes. Awesome. 1 jam. Bagi tepukan pada Zul Syam, bagi tepukan pada awesome. Bagi tepukan pada siapa lagi? Jelmon. Okay, bagi tepukan. Type all out. All out. Awesome. Type all out. Type all out. Pastikan you engage. Jangan dengar je. Awesome. Lee, awesome. Awesome. All out. Sapian. Awesome. Okay, Ruiz Ramzi. Awesome. Ini nama familiar guys. Awesome. Good job. Bagi tepukan. Good job. Awesome. Farah Azimah dekat Facebook pun dia ada. Awesome. Good job. Okay. So, untuk pengetahuan you, hari ni memang sangat menarik. Iaitu kita akan fokuskan dengan, iaitu dipanggil brand gig. Brand gig. Jadi, dalam konteks ni memang membantulah sebenarnya. Dan untuk pengetahuan you dari segi apa yang kita buat ni, iaitu dari segi kefahaman kita lah. Iaitu kalau you tengok dalam konteks hari ni punya program, iaitu kita fokus kepada banyak perkara yang sangat menarik. Pasalnya kita, kalau you tengok yang lepas kan, kejap saya sedang buka saya punya ni. Saya punya reference. Okay, sebab saya nak pastikan you semua on track. Jadi saya nak pastikan you faham dan juga jelas iaitu apa yang you buat dan juga cara yang you lakukan. Okay, baik. Okay guys. Alright. So, jadi sekarang ni saya nak bagi tahu pada you lah sikit sebanyak iaitu mengenai iaitu brand gigs guys. Brand gigs. Okay, sebelum tu saya tahu saya patut play ni waktu, tapi saya nak tunjuk sikit apa itu preview sikit brand gig, boleh? Okay, so kita akan tengok sedikit sebanyak.
Awesome. Bagi tepukan pada Turbo Charge. Okay, so kenapa itu nak cakapnya akan ada next time, you must join benda ni. Dan saya akan join juga dari segi kita support juga dengan persatuan kita. Okay, baik. Syarikat BrainGates ni guys ialah sebuah firma butik perundingan. Sebenarnya is a consultation punya firm iaitu yang dibuat 2011. Oh, lama tu guys, 2011. Sebab 2011 kalau nak tahu, saya ni start 2010 dalam arena 2010. Dia 2011 guys. Cuba buat 2011. So maksudnya kalau 2011 sampai sekarang berapa tahun dah? Bukan saja one decade, dah masuk 2 dekad dah guys. Dah masuk 2 dekad dah, okey? Semua butik perundingan penjemahan dan pemasaran ditubuhkan pada 2011 dengan misi. Mission ialah untuk memupuk jenama legenda. Oh, legendary punya brand dan dengan di dunia dan pengasas dia adalah 50 daripada membawa lebih 50 tahun gabungan pengalaman corporate. Wih, lama je 50 tahun dan perundingan telah membantu beratus-ratus jenama guys. Jangan sama ada yang baru ataupun ternama. Jadi ini saya cerita sikit banyak lah. Jadi Turbo Charge My Brand ni pendekatan hak kita je sejak 2021. Pendekatan ini telah mantapkan dengan persidangan maya online conference ialah bertemakan enabling, kan, memudahkan, simplified, iaitu marketing punya teknologi. So sangat senang sangat senang memudahkan. Dan saya sebenarnya saya suka sebab bila saya personally cakap secara kita punya private session, saya dapati ada perkara yang saya learn iaitu memang the right person ataupun the right authority untuk kita refer. Dan in fact dari segi konsep ni ialah customer life experience, dalam kes ni ialah customer intelligence. It's really important untuk kita understand customer. Lagi kita faham dia daripada dia faham diri dia, lagi dia trust kita, lagi kita ramai yang setuju. Type setuju. Hai Aziz, apa khabar? Type setuju. Please type setuju guys. Type setuju. Alright, type setuju dekat Facebook. Jangan ingat aku tak nampak korang tu. Type juga setuju. Okay, bukan buat tak tahu guys. 2 ni saya nampak ada 4 skrin sini. Alright, type setuju. Oh, awesome. Saiful Nizam, awesome. Okay. So, tanpa lengahkan masa lagi, kita akan jemput Manisa guys untuk sharing dan untuk pengetahuan you akan ada session Q&A. You boleh tanya. Iaitu masa dalam dalam Q&A box tu. Dan pada sama juga you boleh tanya iaitu selepas session tersebut. Kita pastikan hari ini lively dan juga vibrant punya session dan hopefully kita akan dapat banyak lots of information dan juga kita akan grow kita dari segi mindset, dari segi kita punya pemikiran untuk long term. Alright, bagi tepukan pada Manisa guys. Type Manisa. Come on, Facebook, Zoom, type Manisa. Bagi semangat sikit. Type Manisa guys. Awesome, safety, awesome. Amirija pun ada. Type Manisa. Awesome, type Manisa. Type safety, come on. Awesome, Ruiz. Type Manisa guys. Buat tanda seru sikit. Manisa, type. Buat tanda seru. Awesome, masih. Awesome. Woohoo. Alright. Good job. Saya serahkan pada Manisa. Silakan Manisa. Hi Jiro, thanks so much. Wah, so much energy. Banyak apa tu energy. I don't know whether I can match up ke tak dengan moderator ni. Okay, alright. Sure, mesti boleh punya. Okay. Okay. Terima kasih Jiro for the introduction. And then terima kasih juga kepada pihak MPC and Digital Productivity Nexus atas peluang untuk kami bercakap di sesi Go Big Digital pada hari ini. Memang kalau cakap pasal masalah, memang kita banyak menyelesaikan masalah. Tapi BrainGates ni kami menyelesaikan masalah-masalah yang kena-mengena dengan penjenamaan dan pemasaran. And how we do that is kita gunakan cara yang traditional, of course. Bila kita buat brand name marketing, there has to be creatives, there has to be copywriting, there has to be communication support. Semua tu mesti ada. But the difference is that kita akan power up kita punya cara untuk selesaikan masalah tu dengan menggunakan teknologi pemasaran. So saya bersama partner saya, Silmi Muhammad Sadiq, telah mengasaskan BrainGates pada tahun 2011. So baru saya tahu yang Jiro punya organisation just 1 year older than ours. Tapi tak apa, kita sama-sama berjuang sebab kita memang actually walaupun mungkin kita describe sebagai nak membangun jenama-jenama legenda, but at the end of the day it's about
brands yang boleh solve problems, boleh selesaikan pelbagai jenis masalah. And apa tu, I hope para hadirin dan hadirat akan lega ya, yang memang saya tidak berumur 50 tahun, tapi pengalaman saya bersama dengan partner saya has been more than 50 years. And kita campurkan pengalaman corporate, pengalaman consultancy, and kami dah bantu ratusan jenama since kami start. And the brands yang kami dah work with bukan startup saja, tapi ada juga brands yang besar juga. And how we do this, kita ada dua cara. Satu is macam yang saya cakap tadi, kita gunakan, kita provide branding and marketing support. Kita help organizations, help brands untuk transform their brands. And then cara yang kedua kita buat adalah help them with digitalization, di mana kita menggunakan pelbagai jenis teknologi pemasaran untuk membantu jenama-jenama untuk be better, be more productive, and to move forward. And tadi semasa Jiro share video tu memang mengerebang bulu roma sebab kita memang sangat excited about the conference that we're organising. The conference Turbo Charge Live is our way to support brands dalam cara yang secara beramai-ramai, and kita libatkan sekali dengan teknopreneur yang dalam bidang teknologi pemasaran. But betul ada yang kita akan bawa dalam bentuk grup kecil-kecil, ada yang dalam bentuk bootcamp, and then ada yang kita buat dalam bentuk consultancy secara one-to-one. So semua ni adalah pendekatan hak cipta kami, Turbo Charge My Brand, yang kami dah actually gunakan dari tahun 2011, di mana kami right size kan, kita matchkan keperluan branding dan marketing ikut peringkat. So maknanya kalau you are at the stage where you tak ada team, atau you ada team, atau you masih kecil atau you dah besar and you need to, let's say, go into different market. So for every different type of needs kita ada. So itu yang saya sangat suka tadi masa Jiro cakap pasal penyelesaian masalah. InsyaAllah kami cuba untuk selesaikan masalah yang ikut masalah, size masalah masing-masing. So apa tu, actually kalau cakap pasal productivity dalam pemasaran, memandangkan ni kan sesi DPN kan. Jadi bila kita cakap pasal productivity dalam pemasaran, I just nak share yang sebenarnya dalam approach kami dalam turbo charging jenama-jenama yang kami work with, essentially kita measure productivity dalam dua cara. Satu is berdasarkan turn around of the marketing campaign. Maknanya dari idea kita dapatkan approval, kita dapatkan budget kan, lepas tu kita buat the collaterals, the visual design, and then kita roll out, and then last kita mesti end with analytics, and then you start again. So itu dipanggil turn around. How fast do the companies turn around dengan marketing campaign diorang? Itu cara pertama. Kedua, kami lihat dari segi kewangan. Of course, bila letak budget, kalau budget you tak dapat dia balik, ROI tak dapat, then business owner mana nak belanja lagi kan? So apa-apa campaign kena ada pertambahan pendapatan atau pengurangan kos. Tapi maybe masa start, masa orang tak kenal sangat lagi, maybe you kena fokus kepada kos lebih daripada pendapatan. Apa yang penting adalah ada progress, ada movement. So what happened was, tahun lepas kami telah dijemput oleh Data dan CAT untuk membimbing 30 jenama untuk MPC dan Digital Productivity Lessons di bawah program Digital Persona Workshop. And dalam program ni, so what we did was, so kita ada sesi latihan 2 hari, and then kami follow up dengan coaching selama 3 bulan. So peserta-peserta mereka belajar tentang bagaimana untuk menggunakan data risikan pelanggan atau dipanggil juga consumer intelligence. So mereka belajar untuk menambah baikkan pemahaman mereka tentang pelanggan mereka, sebab apa tu, daripada consumer intelligence ni, which is basically market study data, mereka perlu gunakan dan boleh gunakan untuk memahami pelanggan mereka sekarang yang dah start beli. And daripada situ lihat bagaimana mereka boleh tambah baikkan message dan kandungan promosi yang mereka jalankan
melalui FBS. So that was the program yang kami jalankan last year. And so dalam program tersebut lah kami berkenalan dengan Encik Muhammad Husaini Hassan, iaitu pengusaha Hassan Hardware, bersama dengan Business Development Coordinator beliau, iaitu Encik Nabil Fikri. And Encik Nabil ni lah yang bersama-sama dengan Encik Husaini, mereka went through the training program, and then they went through the coaching sessions, and then what they did was diorang diorang gunakan data Voyager untuk bukan setakat memahami pelanggan mereka, tapi untuk menambah baikkan message dan kandungan promosi serta FB ads mereka. Ya, so saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Husaini, Encik Nabil kerana sudi bersama-sama kami juga, sebab Jiro, tak lengkap orang kata kalau saya claim saya selesaikan masalah orang, tapi orang tu tak mengaku masalah juga tu. So saya rasa since kita dalam all out mode, right, I nak jemput Encik Husaini dengan boleh saya rujuk Batman dan Robin dia. Dengan Robin dia, dengan Encik Nabil Fikri, sidekick dia, yes. so mereka macam Batman dan Robin, sebab every time jumpa mereka lah yang datang dan they will present to us they are at which stage and apa yang mereka hadapi dan sebagainya. So terima kasih banyak-banyak Encik Husaini dan Encik Nabil kerana join kita pada hari ini. So what I did, Jiro, to keep it simple, so I came up with a list of things I kata I nak go through dengan diorang. Okay, so let's just go through my checklist and see where we go from there. Okay, alright. Okay, so Encik Husaini apa khabar? Maybe kita boleh spotlight Encik Husaini and Nabil sekali, boleh? Spotlight dua-dua sekali? Okay. Alright, so I'm going to start with the first question. Okay, maybe share sikit lah tentang perniagaan you all, and then maybe a bit about berapa lama dah berniaga, misi, visi. Okay, saya start. Assalamualaikum. Saya Muhammad Husaini bin Hassan. Second generation lah kepada bisnes ni. Hassan Hardware ni dah dimulakan pada tahun 1983. Hampir 40 tahun lah. Kalau ikutkan next year 40 tahun lah kan. Dan saya sebelum ni ayah saya lah yang mulakan bisnes ni. Dan dia handle selama 20 tahun. Dan selepas tu saya ambil alih dan saya sendiri pun dalam bisnes ni dah hampir 19 tahun. Dan kita punya matlamat kita nak jadi rangkaian pembekal Bumi Putra nombor 1 Malaysia. Maksudnya kita nak jadi pembekal yang terbaik lah di kalangan pembekal hardware, dan kita tahu bisnes ni agak mencabar, dan untuk jadi yang terbaik tu kita terpaksa berusaha lebih. Dan cara untuk kita jadi terbaik tu kita tengok keperluan pelanggan, apa keperluan pelanggan runcit, korporat, apa yang mereka perlukan, dan kita bekalkan apa yang mereka perlukan untuk maksudnya menyelesaikan masalah dia orang dalam mendapatkan bahan binaan lah. Okey, apa lagi yang boleh saya ceritakan di sini? Maybe masa you start program the program last year, dari segi what were you expecting and what did you want to achieve lah daripada program tu? Okey, bila saya sendiri memang saya tak saya tak berapa tahu sangat pasal digitalization ni. Jadi apa yang saya tahu benda ni penting untuk kami grow. Dan bila ada offer, saya terus bagi tahu tim saya, okey kita join. Dan tim saya mungkin dia lebih advance lah daripada saya, daripada pasal teknologi apa semua ni. Dan kena bawa sidekick tu. Dan bila saya tahu benda ni kita memang perlukan untuk kita grow lebih. Dan saya pun bila ada kelas ada apa, saya join sekali, walaupun part teknikal tu saya tak berapa faham sangat, tapi saya tahu ada tim saya yang faham. Jadi at least saya tahu apa orang kata keseluruhan apa benda ni dan apa yang kita boleh guna dekat bisnes kita kan. I think yang interestingnya kita ada, sebab dengan the two of you, so kita ada business and then kita ada technical. Okay, so kalau bercakap pasal pengalaman dalam menggunakan data Voyager, which is the consumer intelligence
experience tool yang yang kita introduce lah at the beginning of the program tu. Maybe both Encik Husaini dengan Encik Nabil boleh share a bit about your experience bila pick up tu and then yalah dengan assignments dia kena buat survey lah, kena develop campaign. Maybe boleh share sikit pengalaman you all, perasaan you all tentang experience tersebut. Okay, Nabil share. Okay, pengalaman saya for the first time tengok kita lepas login tu macam quite a lot, rasa macam macam menarik. First experience tu tengok macam menarik sebab banyak data, banyak boleh explore sebab macam saya personally saya suka explore benda-benda baru, the new things saya explore. Selepas saya explore tengok lebih kurang macam Google AdWords ataupun Google Ads. Itu kita explore lagi. Benda ni yang Voyager, sistem Voyager keluarkan data tu, dia agak menarik sebab saya tak pernah nampak data yang sebegitu bila kata komplit. Nak kata komplit tu tak juga, cuma daripada agak perfect. Yang contoh kita buat FAS ke apa, kita boleh tengok data tu yang data sediakan supaya kita buat keputusan yang lebih tepat lah. Tu first experience yang lepas saya guna 2-3 hari lepas tu. Awal-awal tu memang agak pening jugalah. Agak pening. What about for the business side? So orang teknikal kata data macam complete, macam perfect. So untuk menjalankan ad tu sangat-sangat mudah untuk the technical side. What about for the business side? Okay, bagi saya pula bila saya tengok sebelum ni kan, bila kita nak buat keputusan macam Nabil kata, Datel Voyager ni bantu kita buat keputusan. Sebelum ni bila kita nak keputusan, contoh marketing lah kan, kita tahu kita target siapa, kita tahu sasaran kita siapa, tapi kita tak tahu apa behavior dia, apa cara fikir dia, apa dia punya mungkin kita boleh agak lah interest dia apa kan. Katalah kita target golongan M40 kan, kita boleh agak umur boleh kurang berapa, dia punya dia punya pendapatan lebih kurang berapa, tapi yang kita tak boleh nak agak, kita boleh agak tapi kita tak tahu yang sebetulnya apa. Jadi bila kita guna big data ni, sebenarnya jawapan tu dah ada. Kalau sebelum ni kita terpaksa agak-agak. Jadi bila kita agak-agak ni, ketepatan tu agak-agak jugalah. Dia tak begitu tepat, cuma kita kena sentiasa adjust. Jadi bila kita buat adjust, benda tu makan masa lah. Dan makan masa dan terus terlibat dengan kos lah. Kos pun jadi tinggi dan jadi benda ni akan orang kata produktiviti kita pun tak orang kata tak cantik lah sebab kita perlukan masa panjang untuk buat satu benda. Dan bila kita dapat tahu rupanya ada benda ni dan kita boleh guna dekat contoh macam Nabil sebut tadi pasal dekat FB Ad kan. Jadi kita tahu macam mana tindakan, cara fikir, keputusan yang bakal pelanggan ataupun target siapa yang kita target tu akan buat. Dan kita tahu bila proses tu berlaku, dia memudahkan kita buat benda ni dan cepatlah. Cepat kat situ. Dan kita tahulah part teknikal tu nanti akan melibatkan macam tadi Puan kata ada memudahkan kita tahu message dia, kita senang nak create dia punya content. Kan, jadi situ bila kita dah orang kata dah clear part ni, jadi terus kita boleh buat benda tu. Kita tak perlu nak cuba-cuba kan. Jadi sini sangat membantu. Big data ni sangat membantu untuk keputusan macam inilah yang kita sebelum ni kita agak-agak. I think Nabil nampak happy bila dapat guna data Voyager sebab Isa dari segi kegunaan dia, usability dia okey. But I think the other important part is dari segi aspek budget sebab from the technical side, Nabil, Encik Husaini kata senang nak approve budget. Daripada perspektif teknikal macam mana? Apa yang information daripada Voyager yang memudahkan that decision making tu untuk dapat approval tu? Okey, contoh saya bagi dekat Voyager sendiri kita ada integration seperti integration dekat Facebook lah.
Facebook ataupun Meta sekarang. Segregation tu dia makan masa yang lama lah sebab kita setting interest lagi, behavior lagi, and then daripada data Viager sendiri, dia Viager tu telah membekalkan data yang mana data tu kita boleh tahu interest yang apa, contoh kita minat based on produk kita lah, based on target kita boleh terus guna, dia terus integrate, just kita ubah sikit apa yang kita macam nak custom ke macam mana supaya kita mudah guna, and then based on data kita dapat kenal pasti target yang betul dan hasil yang penting sebenarnya result lah. Dalam kalau kita buat affiliate ke apa, yang penting adalah result. Contoh CPC, benda-benda macam tu agak memang penting sebab kita macam kita tahu kalau kita buat ads, kita tekankan ROI. Kalau ROI tak lepas, kita tutup ads tu kan. Selepas saya guna data Viager, and then kita tahu target yang betul. Lepas tu kita guna, based on lepas kita guna tengok 1 hari, 2 hari, 3 hari, and then power data ni, dia memberi target yang tepat dan kita punya ROI pun tinggi. So bagus lah, bagi saya bagus, supaya kalau kita dalam business owner pun kita nak low budget tapi revenue tu upgrade. Itu yang sedap, itu yang sedap Cik Sandi dengar kan. Apa tu? Tapi apa tu saya just nak explain lah to the audience. Data yang ada dalam data Voyager ni, this is consumer intelligence data yang diperolehi daripada market study based on a certain pool of feedback yang kita dapat daripada multiple sources. Okay, ada yang daripada survey, ada yang daripada location data, ada daripada mobile data, macam-macam. Okay, so apa yang the participants of the program macam Hassan Hardware had to do was they had to learn macam mana nak baca the data dalam data Voyager yang provide all sorts of demographics, lifestyle, media, brands they like, brands they don't have brands they don't like, but they have brands they like, pecahan sampai, suka shopping kat mana, suka bayar cashless ke tak, that kind of information. And then because Hassan Hardware came in for Voyager last year, masa kita masih dalam keadaan MCO campur tak MCO, so apa yang data yang mereka gunakan adalah data daripada time MCO. And this year the data has been refreshed, so maknanya every quarter sebenarnya businesses boleh lihat the latest data yang ada. And apa yang Cik Hussaini cakap, I like the B word. The B word is sangat penting, behavior. Bila you gunakan data-data macam data you can understand the behavior of the kind of customer that you are targeting. Tapi the challenge here is actually trying to match antara you punya understanding, sebab you dah ada pengalaman, you dah ada berapa ribu data kan, and you ada understanding tentang customer you. Tapi bila you tengok data Voyager ni, I think the biggest challenge for businesses is always to see betul ke tak apa yang I faham ni. Betul tak? So if I can just tambah sikit soalan, I tahu we didn't really talk about it, but I think this has been the asas the work that you guys have been doing when you were trying to use data Voyager. What was the experience like trying to match the behavior based on your understanding dengan apa yang kat dalam Voyager? Ada tak situasi di mana you thought your customer macam ni, tapi sebenarnya dia macam tu? Ada tak contoh-contoh macam tu? Ke memang you guys got in spot on, semua memang perfect sama? Dia macam ni, sebab ini saya rasa dia struggle ramai orang lah. Kalau dia tak ada data, dia tak ada betul-betul punya data yang, sebab kita kalau kita nak buat market study, nak kena survey, berapa orang je kita boleh survey kan. Dan kita tahu manusia ni dia ada pattern dia. Kalau golongan ni pattern dia lebih kurang kan. Jadi macam contoh kalau katalah macam kita dekat Hassan Hardware ni kita selalu guna B40, M40 dan T20. Dan kita dekat hardware kita tahu semua golongan ni ada benda yang diguna daripada kita punya tempat. Maksudnya daripada bisnes kita ada keperluan dia bang. Dan macam saya dekat location dekat Kelantan, dan kita tahu sini kebanyakan orang dia buat rumah sendiri.
Maksudnya dia ada tanah dan dia buat rumah sendiri. Jadi yalah T20 buat rumah sendiri, dia manage rumah dia sendiri. Maksudnya dia boleh pilih material apa dia nak pakai, dia boleh tentukan design macam mana. Mungkin ada setengah-setengah location dekat Malaysia ni dia kena beli. Dia tak ada pilihan, dia kena beli je. Kan? Jadi sini berbeza lah. Dan sebenarnya kita punya target market, kita tahu target market berbeza dan produk range yang kita nak kena ada pun berbeza. Macam contoh orang yang mampu tak akan guna produk yang ekonomi. Kan dia ada pilihan untuk lebih baik, kan. Dan orang yang sederhana ataupun yang kurang berkemampuan, dia akan guna apa yang dia mampu. Dia tak akan over budget dia lah, tak akan lebih daripada apa yang dia mampu, kan. Jadi bila kita faham ni, sebelum ni mungkin kita agak-agak, kan. Bila kita faham, kita tahu behavior dia apa. Kita tahu bila kita nak kempenkan atau nak buat marketing campaign, katalah contoh kita nak iklankan, nak buat campaign roofing. Kita tahu roofing tu sendiri ada beberapa kategori untuk beberapa jenis customer ni. Okay. Dan bila kita katalah contoh kita buat campaign untuk ekonomi punya produk, dan message kreatif dia takkan sama dengan yang T20 punya produk. Jadi kalau dulu apa kita buat, kita sekalikan semua. Kita iklankan 3 jenis produk tu, kita rangkulkan sekali dan buat marketing. Dan bila kita buat macam tu, bukan kata tak ada result, ada. Tapi dia tak berfokus. Jadi kita terpaksa belanja besar untuk dapat result yang sederhana. Tapi bila sekarang kita tahu, okay, T20 macam mana gaya keputusan dia, apa message yang menarik minat dia, macam mana copywriting dan macam mana kreatif yang kita kena letak, kita terus guna bajet yang kecil, kita dah boleh target dah orang tu. Sebab kita dah faham dia. Kita faham cara dia fikir, cara dia buat keputusan, apa yang dia suka, kan, lifestyle yang macam mana. Jadi memudahkan. Itu orang kata kita boleh target lebih tepat, dan biasanya tim memerlukan direction lah. Jadi bila saya sendiri faham benda ni, saya boleh bagi pada tim content, tim grafik atau video. Oh, saya nak video lebih kurang macam ni. I think direction. Definitely what was awesome about Hassan Hardware was the penglibatan bukan takat the team saja, tapi owner belajar juga. So bila owner belajar, owner boleh faham konteks apa yang cuba diketengahkan oleh the team from input dapat daripada Voyager, betul tak? And betul, and I think that help you guys get through the orang kata apa, ideation process, and then I think in terms of segmentation yang you all buat sangat bagus. Sebelum you all join the program pun you all dah ada segmentation. You ada segmentation as a starting point, kan? So you dah kind of like, you dah tahu what kind of group you nak cover, but I think it was a case of you tahu apa you tahu, but when it comes to the wider audience, the others yang bukan dalam database you lagi, it was great to see that you banyak guna data tu untuk reinforce balik apa yang you faham tentang your customers. But another part of Voyager that I personally like is what you can do with the data. Because kalau kita tengok a lot of these big data solutions, dia provide analytics, right? Yes, it helps with decision making. But I kind of like the assets yang you boleh generate dari Voyager. What about you guys? What's your experience with using the FB assets? Suka tak suka? Soalan dia. Okay, kalau daripada segi assets, contoh kalau kita tengok dekat Facebook sendiri, bagi saya lah, kali ini pandangan saya, assets dia agak menarik, cuma dia untuk kita target lebih, contoh lebih spesifik lagi orang tu. Dia lagi quite a lot lah interest, behavior. So kadang-kadang based on kita punya target, kadang-kadang kita kena custom sikit kalau kita nak adjust. Kalau bagi saya ada sometimes kita guna terus je, itu pun dah kira-kira okay, berbala dah. Daripada sebelum ni kita tak tahu apa-apa, kita buat assumption sendiri untuk kita buat ads. So better kita guna Voyager sendiri untuk kita buat ads supaya kita dapat capai, kita dapat reach target yang betul. So maknanya step 1, you akan generate persona pelanggan yang you nak fokus on. That's step 1. And then step 2,
you akan then click that button. There's one button for Facebook kan. Betul. And then lepas tu then the assets akan jadi rated dekat your FBS manager kan. Betul. And then the next step you would look at the assets and then you akan make adjustment lah. So Betul. I think kadang normally normally dia akan terus letak Malaysia. Jadi mungkin you tak nak go for the whole Malaysia. Sebab you guys focus on Pantai Timur kan. Betul. So you can make those kind of adjustments lah. Okay. Was it difficult masa mula-mula tu? Awal-awal tu sebab dia sebenarnya senang je. Sebab kalau kita dah ada experience dekat Facebook Ads, dia senang je. Bagi saya easy lah. Mudah lah. Untuk for the first time kalau kita tak biasa, kita kena ambil masa sikit lah. Dalam macam saya sendiri pun dalam 2-3 hari lepas tu baru dapat selesakan diri. 2-3 hari tu kira lama tapi saya nak tanya Cik Huzaini sebab Nabil ni saya tahu dia peka Facebook Ads Manager. So okay. Cik Huzaini masa first nampak ad tu, what was your response to that? How did you feel about it? Okay, macam saya cakap lah, bila saya join program ni, saya tahu kalau saya nak belajar technical part tu memang lambat lah. Jadi saya bawa orang yang lebih tahu untuk join sama. Jadi saya dekat situ saya cuma perhati apa benda ni boleh buat. Apa benda ni boleh guna untuk kita. Dan mungkin untuk part technical Nabil akan lebih sensitif. Tapi untuk part business saya yang akan lebih sensitif, dan bila habis kelas saya selalu bincang apa kita boleh buat kan. Dan saya tahu kalau saya join kelas ni dan saya cuba nak faham technical, saya tahu lepas tu saya tak akan faham lah kan. Jadi saya cuma pilih-pilih part mana yang saya perlu faham, dan saya tahu part yang Nabil akan faham. Jadi pengusaha di luar sana, siapa yang agaknya takut nak touch data, ini satu tips daripada Encik Huzaini Hassan Hardware. You heard it here. Kalau tak tahu jangan takut, bring in your technical support. And then apa-apa pun try to understand something. At least apa yang business perlu faham. And kat sini I nak bring us back to cara nak measure productivity pemasaran. Okay. So saya sebut earlier on that ada dua cara. Satu is dari segi turnaround of the campaign. Okay. Macam from your experience lah, daripada ideation sampai ke running the campaign and getting the results kan, and then looking at improvements semua tu, do you feel that there has been any improvements and what are we talking about dari segi cut down of time that you needed to turn around with your campaigns? Ada progress tak yang Encik Huzaini nampak? Okay, saya jawab part yang bukan teknikal kan. Okay, macam saya apa yang penting sekarangnya selama ni, macam contoh kita nak generate satu campaign lah, katalah campaign untuk roofing. Kita tahu, kita dah tahu produk apa kita nak campaign kan. Yang kedua yang perlu kita tahu adalah siapa sasaran produk ni, pada siapa kita nak target campaign ni kan. Jadi katalah kita tahu juga, biasa dulu pun kita tahu kita nak target katalah T20 atau M40, M dan T lah, kita kata orang yang lebih berkemampuan. Kan? Jadi kita tahu kita nak target ni. Dan lepas tu selalunya kalau proses tempat saya akan pilih platform mana yang kita nak pakai. Kita nak pakai Facebook ke, kita nak pakai email marketing ke, kita nak pakai yang berbayar TV, radio ke, ataupun kita nak pakai, dia ada banyak platform untuk marketing kan. Dan selalunya kita akan guna yang mudah dan murah lah, dan selalu orang akan guna sosial media lah kan. Jadi sosial media ni kita tahu sosial media besar kan, ada TikTok, ada Facebook, ada IG, ada macam-macam kan. Jadi kita nak sekarang ni kalau golongan ni kat situ pun kita akan start tau, golongan yang kita nak target ni guna apa. Guna Facebook ke, guna IG ke, guna TikTok ke, dalam Voyager data ada bahagian media kan, yang actually beri you input tentang platform media yang diorang gunakan, social media yang diorang gunakan, TV, radio. My favorite lagu, sebab nak cari lagu untuk video kadang-kadang is a challenge. So bila you tahu diorang ni suka pop ke, ada yang suka serta muzik klasikal, so kita boleh pilih yang betul tak? Cuba bayangkan nak pilih lagu ni, kita serah kepada tim yang buat konten
Nanti kalau yang buat konten tu umur 20-an, mungkin dia akan letak lagu yang 20-an, sedangkan audience tu tak suka. Mungkin mungkin audience lebih tua sikit. Kan mungkin jadi dia tak match lah. menarik dia. Tak Ya. menarik dia untuk tengok kan. Jadi Betul. jadi dekat bila kita tahu, tadi saya kata isu kita nak pilih media mana. Kan? Itu dah satu problem. Lepas tu nombor 2, bila kita dah pilih media, kita nak kena create content. Kan macam tadi kan, bila lagu pun kita nak kena tahu lagu apa yang dia orang suka. Kalau macam dia macam banyak benda yang kita boleh selesaikan. Kita tahu media mana, kita tahu lagu apa dia suka, kita tahu behavior dia apa, kita tahu apa lagi brand yang dia suka kan. Jadi kat situ pun akan memudahkan kita target orang tu. Dan kita punya proses untuk sediakan konten, satu proses untuk kita dapat clarity apa benda yang kita patut buat. Kita patut buat video ke, buat poster ke, macam mana kan. Kreatif tu akan membantu kita gunakan data ni untuk percepatkan kerja. Produktiviti kita meningkat, kos pun kurang lah kadang-kadang. So bab kos kurang tu, saya nak tangkap kat situ. Okay. Tadi dah apa tu, Cik Husaini sebut dah. Banyak kali dah cakap apa tu, kita nak murah dan mudah kan. Tapi bila dah ada data Voyager ni, Nabil kata tadi you all ada run ada run FBS ads, ada make adjustment sikit to the interest. Tapi boleh share sikit dari segi itulah peningkatan pendapatan atau pengurangan kos. Tadi dia sebut pengurangan kos. What was your experience like bila you guna Voyager? Apa impact dia on your financials? Okey, pertama kan saya nak sebut pasal pengurangan kos dekat produktiviti itu sendiri. Contoh kan, dulu kita nak hasilkan satu kreatif lah, satu kreatif untuk katalah untuk FB ad ataupun untuk mungkin untuk kita punya sokmed biasa pun kita nak target orang tertentu. Tapi kita tak faham cara dia, cara tindakan dia orang. Jadi kita akan datang dengan kreatif-kreatif yang tak ada kena-mengena dengan dia. Kan? Jadi susah dia nak tertarik dengan apa yang kita bagi. Okay, itu satu. Satu lagi kadang-kadang kita perlu, katalah contoh saya perlukan tim video, buat satu video untuk kita buat ads kan. Tapi bila kita dah confirm, kita sendiri dah jelas, kita dah boleh bagi arahan. Okey, bagi dalam bentuk arahan ataupun kita nak macam ni, macam mana dia punya perjalanan tu lebih kurang kreatif. Kita tahu saya sendiri tak pandai nak buat video. Tapi kita dah bagi tahu siap-siap apa yang kita nak. Macam mana kita nak. Kalau kata tadi macam lagu pun kita dah boleh tentukan. Nak lagu macam ni. Jadi tak adalah dia buat sekali tunjuk kita rasa tak ngam lah. Tapi kita tak tahu kat mana tak ngamnya. Kita tahu kat mana yang tak kena. Tapi kita tahu tak okey. Dia buat lagi. Kita tahu tak okey. Kita tak boleh nak terangkan apa yang kita nak sebenarnya. So maknanya Voyager dia bukan takat bring the improvements to the company generally. Tapi untuk Encik Husaini sebagai business leader, dia bantu you sebab dia bagi you the input that you need to give the direction. Betul? Dia bagi saya faham. Dia sendiri bagi faham. Kalau dulu kan, mungkin tim hantar video ke apa, saya rasa tak kena lah ni. Ubah sikit, ubah tu kat mana? Jadi dia pun try and error. Mungkin 5 kali kena buat, baru saya rasa okey lah. Kali ke-5. Tu pun bukan betul-betul okey lah. Dah sebab dah 5 kali. Itu satu part lah. Lepas tu satu part lain adalah cost ad tu sendiri lah. Kalau macam dulu kan kita walaupun kita tak spend banyak untuk FB ad, tapi berbanding dengan sekarang macam kita hanya spend 500-600 gitu je sebulan. Kalau dulu 5 cawangan. Macam dulu 1 cawangan, sebelum tu 1, dan kalau tahun lepas 2, kita habis 3,000, 4,000 sebulan. Oh, okey. Maknanya less cawangan, banyak cost. Less cost. Wah, okey. Sekarang cawangan lebih, kos berkurang. Mesti. Cawangan lebih, kos berkurang. Apa tu? Tapi saya tanya Encik Nabil, the magic word kan, orang selalu tanya berapa kos per klik kan. Apa tu? Okay, from technical side, what was the improvement yang you dapat, yang you nampak daripada penggunaan data dari data Voyager? Okay, yang awal-awal tu macam saya guna macam yang penting kalau kita sebagai marketer, yang penting CPC. Ada ROI. Itu yang penting dekat kalau kita sebagai marketer. And then yang data selepas saya guna, sebelum ni saya guna Voyager. Sebelum saya guna Voyager, saya buat FBS, kita bukan main hentam jugalah, kita tengok juga. Cuma kadang-kadang tu macam tak tahu nak buat apa, kita main hentam je lah. Tapi hentam sikit. hentam lah sikit. Kita buat assumption sendiri.
Dan macam kita tahu kalau kita buat assumption, belum tentu kita betul. Mungkin kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. And then lepas kita guna database, saya guna database, saya dapat experience. Okay, kita try, kita just try. So kita try, okay, nampak macam menarik. Lepas tu kita tengok, okay, first day macam mana, second day macam mana, hari ketiga macam mana. Lepas hari ketiga kita tengok, based on data kita guna, data yang tepat. Jadi kita dapat CPC, kalau rasa audience sedang dengar kita punya CPC berapa. Teruskan. CPC kita 0.01. Turun dari? Turun daripada dulu RM3, average RM3. Masya Allah. So macam banyak, berapa ratus persen tu. Okay. So apa tu, the thing about using Voyager is you kena ada produk and then you kena ada customer segment yang sesuai dengan produk tersebut. And then bila kita buat promotion, yes, kita nak go for reach, kita nak make sure that our campaign yang kita dah sesuaikan dengan the customer tu sampai, and then kita kena make sure that diorang faham and then they get it, they get your brand. So I think memang definitely the time spent Encik Husaini dengan the creative team to digest the data dari Voyager untuk pastikan content tu make sense to the target, and then bila guna ad sets adjusted sikit, kurangkan main hentam, Encik Nabil boleh dah nampak the cut down in the cost, the cost per click, the CPC. So I think these are just some of the results. I'm sure ada data-data lain yang kita boleh go through and share, tapi maybe on a separate occasion. But I'm really happy to hear, sangat-sangat happy mendengar yang ada reduction of cost. And then I think kalau saya dengar pembukaan cawangan pun sekarang senang nak bagi support, senang nak bagi support dari segi pemasaran. So I guess the key question at the end of the day, okay, dah go through program, dah habis dah graduate, adakah Hasan Hardware akan menggunakan data Voyager lagi? Itu soalan saya. Macam kita kat sini memang kita memang kita dah nampak dah kebaikan dia. Jadi bila benda baik takkan kita nak tinggalkan kan. Jadi kita insya-Allah akan terus guna, sebab bila makin lama kita dah makin faham penggunaan big data ni. Kita sebenarnya sebelum ni masa kelas semua projek kita lebih general. Maksudnya kita the whole hardware ni apa yang kita fokus kan. Tapi sekarang kita dah mungkin dia dah boleh kecilkan lagi fokus tu. Macam saya kata kan, produk tertentu, apa behavior target market kita. Kan, package tertentu, apa orang yang patut kita target kan. Dulu keseluruhan, sekarang kita dah pecah-pecahkan, dan bila kita lagi lagi fokus kan, lagi kecil dia tu, dia lebih tepat. Kita pun lebih, macam saya sendiri pun lebih senang nak bagi tahu tim, dia tak confuse lah. Katalah contoh tadi kan, kita ada produk yang boleh yang target range customer yang berbeza. Tiba-tiba kita nak marketkan sekaligus. So betul. So maknanya bila dah kecilkan fokus, maknanya arahan pun jadi fokus jugalah. Jadi fokus. Jadi kita lagi senang nak buat kerja. Lagi senang nak buat kerja, result kita pun lebih baik. Kalau macam dulu kan, contoh lah kan, bila kita buat kreatif tak kena. Kita nak jual semua yang high range pun kita nak jual, yang biasa sederhana kita nak jual, bawah nak jual. Tapi bila kreatif tak kena, kadang-kadang kita kata, kenapa yang murah je laku, yang murah je boleh jual, kenapa yang tinggi yang orang kata untuk orang yang lebih kemampuan tak nampak tak take up pula. Kan? Jadi mungkin cara kita buat ads tu, cara kita buat campaign tu, memang dia orang tengok pun dia orang tak pandang, ataupun dia tak confident dengan cara kita buat marketing tu, tak confident terus. Jadi yang datang yang ni lah, kan? Jadi result pun akan berbeza bila kita dah fokus. Kan, mungkin kita tak boleh buat sekaligus sebab target berbeza, cara fikir berbeza, tindakan berbeza. Mungkin platform pun berbeza sebenarnya. So apa tu so apa tu just nak ambil daripada your komen kat situ, dia kena match kan apa yang kita nak jual dengan apa yang diorang nak beli, and then platform kita gunakan kena relevant kepada
siapa yang kita nak reach. Sebab kalau macam let's say kita gunakan cara komunikasi dengan platform yang dapatkan kita pelanggan yang bukan jenis yang kita target untuk produk tu, memang mismatch lah, memang tak ada jodoh lah, dia takkan bertemu kan. Dia macam ni lah. Kalau secara mudahnya, contoh kita nak jual sesuatu, kita kata barang yang mewah lah, kita kata barang mewah, kita pergi macam sosial media ni tempat orang lepak bersosial kan. Kedai kopi pun tempat orang lepak bersosial. Katalah kita nak jual jam harga 100,000, kita pergi kedai kopi. Mungkin susah lah nak laku kat situ. Mungkin tak sesuai lah kan. Jam harga 100,000 kita pergi marketkan dekat hotel contoh. Lain dia punya audience yang makan minum dekat situ kan. Product mix kena betul. Customer segment kena tahu. And that's the starting point, but getting the communication platform right, that is important as well. So tahun ni tadi saya share, I think Hassan Hardware pun dah tahu sebab kami pun dah war-warkan sebelum ni. Nak share lah dengan everyone yang hadir di sesi ni. Tahun ni dari bersama di antara Datel dengan Ref Media Group, mereka telah membuat sesuatu penambahbaikan. Di mana tadi kita cakap pasal analisa tu kita boleh generate FB ads. So sekarang kita boleh book Ref Ads, iaitu pengiklanan di platform-platform digital kumpulan media prima. So dengan algoritma yang digunakan di antara Voyager dengan platform digital Ref, mereka boleh matchkan persona pelanggan di data Voyager dengan eyeballs di platform-platform media prima yang dicadangkan. So kalau you tengok the media network media prima sangat luas, okay, and dia ada ikut bahasa lain-lain, and what Hassan Hardware can do now is bukan stop dekat FB saja. So Hassan Hardware boleh juga explore menggunakan platform Data Voyager dengan the Ref Ads Manager untuk book ads di platform digital media prima juga. So saya sangat-sangat excited nak tahu apa outcome you all sebab kita dah bagi satu tool yang boleh guna on FB. Next kita nak look forward to updates untuk penggunaan dengan Ref Ads pula. Thank you so much Encik Husaini dengan Encik Nabil for joining our session. So Giro, tadi kita ada sebut pasal Turbo Charge Live 2022 Marketing Tech Conference kami yang akan diadakan pada 7 and 8 Oktober kan. So dalam sesi 2 hari tu kita akan bring back Data Voyager bersama dengan Ref Ads pula tahun ni. So kami harap yang bukan Hassan Hardware saja, tapi Giro dan juga hadirin-hadirin hari ni join us untuk our conference, sebab kita ada banyak lagi marketing tech yang kita nak tunjuk, teknologi pemasaran yang kita nak tunjuk yang boleh bantu B2B dan B2C. Sebab macam Hassan Hardware sebenarnya mereka juga boleh gunakan teknologi pemasaran untuk pelanggan-pelanggan B2B. And tadi Cik Husaini cakap pasal the need for decision making, support for creative, and then for promotion, and then the analytics. Jadi pada 7 dan 8 Oktober ni kami akan ada a lot more solutions yang kita boleh sharekan. And untuk siapa yang hadir session hari ni, dalam chat kami ada letakkan ada promo code. So kalau pergi ke website Turbo Charge kami, ada dalam chat juga, boleh dapat 5% discount untuk hadiri Turbo Charge Live Marketing Tech Conference ya. And last kali, I think dari segi apa-apa soalan yang mungkin bantuan yang mungkin diperlukan oleh peserta-peserta webinar pada hari ini, kami akan letakkan satu link kepada form kalau you nak reach out balik later. Let me pulangkan balik mic kepada Giro supaya kita boleh go through Q&A, and then kita see apa yang kita boleh cover pada hari ini. Okay, go ahead Giro. Alright, awesome, very fruitful guys, very fruitful. Dan memang banyak belajar sebenarnya kalau you dapati lah apa yang kita buat tadi. Okay, apa hal pun kita bagi tepukan sikit, bagi tepukan sikit. Awesome yang stay daripada tadi. Thank you so much daripada Hasnah Hardware dan
Husaini dan juga Jekri. Thank you so much. Awesome, good job. Okay, dia macam ni. You tahu tak apa tu, untuk bagi tahu juga pada Manisa, kan kita started back early 2010 kan. So bila I go through tadi, bila I tengok Cik Husairi cakap apa tu, dan saya tengok apa dia sidekick cakap, saya macam tersenyum seorang. How things dah totally change. Back days kan, nak cakap pasal orang benda ni semua benda dia. Tapi dia akan cakap, oh this is a market segmentation. This is the whole new level lah. Lepas sekarang ni apa dia looking forward lah. Ayat-ayat sekarang lah, productivity, reduce cost, decision making. So this is how things work, right? This is how nowadays punya satu sudut lagi lah, challenge dah apa tu, competitions apa tu makin kuat sebenarnya. So you kena get through the marketing tag, dan saya totally apa tu second ataupun agree pada Manisa yang kita perlu update. Dia macam software komputer jugalah, tak update kita lah lama lagging lah. Betul. So apa yang jadi apa yang saya suka ialah kalau siapa-siapa yang perhatikan tadi kan, level yang diceritakan tadi adalah level orang yang dah, satu ialah of course based on experience, so empirical data being presented, tapi pada masa sama juga ialah you boleh resonate sendiri. So satu soalan saya untuk mungkin Manisa dan sebagainya, bagi misalan kata ialah dia ni macam, oh I tengok hardware boleh grow, I tengok apa tu certain area boleh grow, I pun nak start certain business, I baru start. So kalau orang yang baru start nak jadi, adakah dia sesuai untuk dia on board ataupun dia ikuti conference ni? Dia tak tahu apa-apa. Adakah dia pergi-pergi ke dah bela ke apa ke, dah level lain ke? So how you tackle on that sense? Okay, so apa tu, memang Turbo Charge Live Conference ni, dia intention dia adalah untuk support businesses of all levels. Tadi kita cakap ada yang macam apa tu, Hasan Hardware yang dah establish, dah nak buka branch, tinggal nak kata apa, nak tweakkan management punya point of view, and then apa kata, tambahkan lagi apa di apa tools for the technical side to use. So ada yang untuk yang tu, and then ada yang untuk yang tak ada bisnes langsung, and then dia nak cari tools yang since kita cerita pasal consumer intelligence kan, dia nak cari tools yang macam data voyager ni yang boleh bantu dia untuk actually avoid buat mistake. In fact daripada the cohorts that kita cover last year, ada startups, ada juga apa tu pada mula-mula memang of course if you compare to somebody yang ada business, yang ada database, memang lain lah experience orang sebab dia tak ada anything to compare tu kan, but it's a starting point for them because dia provide the initial information untuk the startup to consider. And if you look at the different types of teknologi pemasaran yang ada, each and every one ada purpose masing-masing, and dia dapat bantu a startup to actually get started and avoid mistake. Avoid mistake tu yang nak. Ya, sebab dia absolutely dia akan reduce cost. Macam tadi early of the webinar session, Manisa ada bagi tahu ialah at the end of the day, tapi pada masa initial you start, sebelum end of the day, so apa yang bila you start, you tak boleh expect benda tu as a profit. You kena anggap ini semua cost pasal you baru nak start apa tu you punya journey. Pasal apa zero? Jangan lupa, saya nak ingatkan zero. Pasal apa kita berniaga bukan untuk buat duit, tapi untuk menyelesaikan masalah. Right. Tak selesaikan masalah, cannot buat duit. Yeah, betul. Right. Awesome. Okay, apa tu tadi kata ada form nak bagi sebab I tak rasa masa kita cukup untuk cover semua. Okay, tapi mungkin untuk contact balik, mungkin boleh tahu macam mana nak contact, dan kita pun looking forward. I as a Persatuan Usahawan Internet Malaysia pun rasanya mungkin ada future collaboration sebab kita pun nak perkenalkan pada kita punya ahli very good sebab dia dah ada tools apa So alright, so Ahmad Daniel, okay silakan Manisa. So Daniel dah postkan the HubSpot form yang ada di dalam chat, okay. So go to the chat and then you dapat link tu, terus klik and then terus isikan borang tu. And then Daniel, can you repost balik the promo code untuk Turbo Charge Live? Jangan lupa dapatkan diskaun 5% tu. Apa tu, since kita nak tambahkan produktiviti pemasaran kita kena make sure maximize diskaun yang ada, okay? So please make sure that you klik and then you gunakan promo code untuk dapatkan diskaun and go to the website which is Turbo Charge Live to dapatkan your discount to attend the event, ya. And then iklan sikit, jangan lupa kalau nak buat home renovations,
ataupun nak renovate office ke, boleh contact Hassan Hardware. Okay, mereka di Pantai Timur mungkin lebih dekat dengan sana, tapi I tak tahu kalau diorang nak apa yang daripada Pantai Barat macam mana. Encik Hussaini boleh cover tak siapa yang nak bantuan? so kita iklan sikit untuk Hassan Hardware. Okay. And untuk Hassan Hardware, kalau benda yang kita boleh post, kita post. Okay. Online boleh beli online juga kan? Boleh beli online juga kan? Okay. So Nabil jangan lupa letakkan link untuk orang order online. Okay. So that's that as well. Okay, Jiro? Terlebih pula. Alright. Thank you so much. Dan really important juga nak tahu juga sebenarnya. Apa tu Hassan, apa tu Hardware di mana lokasi di Kota Baru lebih kurang? Saya di Kota Baru ke di mana? Daerah Kota Baru lagi, tapi bukan betul-betul bandar lah. Saya di Kitere. Ada di Pasir Tomboh, ada di Pasir Pekan, ada di Tanah Merah, dan ada di Kok Landas. Ada 5. I see. Tere tu kampung saya tu. Tere tu kampung saya tu, Kubek Kiak. Orang kampung. Alright. Okay, awesome. Bagi tepukan untuk Manisa, Hussaini dan juga Nabil. Thank you so much pada yang hadir. Dan itu yang saya harapkan adalah you banyak learn a lot. Saya setiap kali kenapa saya juga excited moderate ataupun bantu untuk session ni ialah kerana banyak juga saya learn masa ke masa, dan juga banyak juga yang kita dapat dari segi ilmu, knowledge. Kita bercerita pasal blockchain, kita bercerita pasal iaitu pelbagai usability ataupun enabler yang boleh kita buat dari segi tindakan dan sekaligus memberikan impact pada bisnes kita. Dan of course kita cakap landscape ni ibarat macam market segment lah. Bit 40, middle 40 ataupun T20. So maksudnya lah you kena faham, resonate kan. At least you tahu di mana you berada, awareness kena berlaku, decision making dan juga tindakan untuk kita gerak ataupun kita jalankan seterusnya. Alright guys. Sebelum saya habiskan ni, thank you so much pada yang hadir. Dan ada Shopee kat situ. Bagus Nabil ni betul-betul sidekick. Dia cover semua dia. Dah di link je. Dah cakap dah kan? Very active. Lepas tu boleh partner dengan bos dia pula. Okay, you cover ni. Tag team. Very good. Very efficient. Okay. So jadi sekarang ni saya akan sharekan sikit sebanyak. Hari ni kita cover untuk iaitu you boleh tengok turbocharge your brain with consumer intelligence. Dan kita sebelum saya nak habiskan, saya nak you buat sedikit flash. Iaitu obviously you boleh nampak iaitu Hassan Hardware juga sebenarnya dah pergi kepada fokus yang next step. So as the leader of my organization, I am responsible for my organization and understand the future lies with innovation and higher productivity for my company. To achieve this, I pledge to go big with digital, that it will lead the organization toward achieving breakthrough, uphold integrity with the implementation of the digital system, and recognize that digital technology is the force that is good for us. So inilah flash, maksudnya dah buat. Kalau you boleh tengok tadi ialah Hassan Hardware dan Manisa, thank you so much pasal effort dia. Dah almost 2 decade dengan teams. Dan saya believe ini sebenarnya akan bring ataupun add value pada community. Dan pada masa sama juga, you please pergi pada scan QR code untuk bagi feedback dalam link chat box. Dan pastikan juga ada juga dalam chat box tu. Dan pastikan juga you follow iaitu Digital Productive Indexes untuk Facebook dan juga YouTube. Dan terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa untuk sesi seterusnya pada masa akan datang. Dan hopefully kita akan jumpa untuk more coming dengan information akan sekali. Dan please join kita punya program apa tadi? Siapa jangan lupa iaitu break turbocharge untuk breakthrough you punya business. Turbocharge untuk breakthrough you punya business. Okay, saya akan mainkan sekarang untuk tengok sikit. Awesome. Please join dan dapatkan guna kod untuk dapatkan itu diskaun. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum, salam hormat dan thank you so much bagi tepukan untuk Manisa. Saya dan juga Nabil. Bagi tepukan untuk semua hadir untuk hari ini. Jumpa lagi pada
the best semua. So kita akan jumpa untuk sesi akan datang. Jangan lupa bersama MPC dalam Digital Productivity Nexus. Alright, jumpa lagi dan salam hormat dan all the best semua. Pembayaran tanpa tunai meningkatkan produktiviti perniagaan. Adakah anda seorang peniaga? Adakah perniagaan anda menerima pembayaran tanpa tunai? Tahukah anda, pembayaran tanpa tunai boleh meningkatkan produktiviti perniagaan sekaligus meningkatkan keuntungan anda. Pembayaran tanpa tunai dilakukan melalui transaksi perbankan atas talian, kad debit, kad kredit dan e-dompet. Ianya merupakan pilihan rakyat Malaysia masa kini. Ini kerana pembayaran boleh dibuat di mana-mana sahaja dengan selamat serta menjimatkan masa tanpa perlu mengeluarkan duit dari bank terlebih dahulu. Sistem pembayaran tanpa tunai ini memberi banyak faedah kepada peniaga. Akaun perniagaan anda akan diurus dengan lebih sistematik. Anda tidak perlu risau lagi untuk merekod transaksi perniagaan anda. Segalanya akan direkod dan anda hanya perlu menyemak melalui penyata perbankan anda. Ianya juga lebih efisien, kos efektif dan selamat kerana anda tidak perlu lagi membawa wang tunai atau pergi ke bank untuk mendeposit atau mengeluarkan wang. Bukankah ini dapat menjimatkan masa dan kos operasi perniagaan anda? Trend transaksi perniagaan atas talian meningkat dengan pesat menerusi platform e-dagang atau media sosial. Perniagaan beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun dan semakin ramai rakyat Malaysia yakin dengan sistem pembayaran tanpa tunai bagi transaksi pembelian atas talian. Ini adalah potensi besar kepada anda untuk mengembangkan perniagaan dan menggandakan keuntungan anda. Tapi jika anda masih dengan kaedah dan cara lama, pelanggan anda hanya terhad kepada mereka yang mengunjungi kedai anda sahaja. Jadi, apa yang anda tunggu lagi? Inilah masa terbaik untuk anda mulakan langkah pertama. Jom berniaga secara atas talian dan menerima pakai pembayaran tanpa tunai. Produktiviti perniagaan meningkat, keuntungan juga sudah pasti akan meningkat. Mesej ini dibawakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC.